Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripada Allah, dapat kita bersama-sama pada petang yang berbahagia ini untuk kita menyambung pembacaan kitab An-Nafhatul Ilahiyah fi Salati ala Khairil Bariyah, karangan Syekh Abdullah ibnu Muhammad ibni Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Semoga kitab ini akan membawa kita kepada menyelami kecintaan yang sangat tinggi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang apabila kita membaca hadis-hadis yang didatangkan dalam kitab An-Nafhatul Ilahiyah fi Salati ala Khairil Bariyah, yang ditulis khusus untuk menceritakan tentang kelebihan kita berselawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dapat melihat betapa besarnya kedudukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dengan sebab itu kita akan menerima pelbagai manfaat yang sangat tidak terkira banyaknya, kerana yang disebut itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita juga semakin bersemangat untuk berselawat ke atas junjungan mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita juga menerusi kitab ini akan dapat mengenali Rasulullah, mengetahui betapa kasihnya Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu kata guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, sesungguhnya kalam yang paling tinggi sekali memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan adalah kalam yang tersemat di dalam Al-Quranul Karim. Maka sesungguhnya yang paling sangat tinggi memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan Al-Imam Al-Busairi, bukan Al-Imam Fulani wa Fulan, tetapi sebaliknya yang paling tinggi sekali memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala, kekasih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur pada Allah, sedikit demi sedikit kita dapat meneliti hadis-hadis yang dimuatkan di dalam kitab ini, dan hari ini sebagaimana biasa kita akan memulakan terlebih dahulu pembacaan kitab kita ini dengan kita berselawat ke atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan salawat yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Syekh Musa Ad-Darir sewaktu beliau dan juga pada teman beliau dilanda ombak yang begitu ganas di lautan. Maka di saat itulah beliau telah tertidur. Di dalam tidurnya beliau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kepada beliau akan salawat ini, dan alhamdulillah kita telah pun mengamalkan salawat ini sebanyak 666 kali. Alhamdulillah pada pertemuan yang sebelum ini kita telah pun sampai kepada bilangan 666 kali. Kalau dalam kisah mimpi tersebut Rasulullah meminta Syekh Musa Ad-Darir membaca selawat ini sebanyak 1000 kali. Maka dengan barakah mimpi ini dan keberkatan berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berusaha untuk membaca selawat ini sebanyak mungkin sehingga sampai ke tahap 1000. Bahkan kita akan terus membacanya sampailah kita khatam kitab ini, dengan harapan moga-moga barakah selawat ini akan menyebabkan Malaysia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada terkena wabak virus ini, virus corona. Begitu juga dengan negara-negara lain, negara-negara Islam, negara-negara para kaum muslimin seperti Mesir, Syria, Lebanon dan juga seluruh umat-umat Islam yang lain, tempat-tempat orang Islam yang lain,
dan semoga Allah mengampuni dosa kita dan mengangkat wabak ini daripada dunia seluruhnya. Allahumma amin. Jadi insya-Allah pada hari ini untuk kita menggenapkan bacaan selawat kita kepada bilangan 700 kali selawat, maka kita akan baca sebanyak 34 kali insya-Allah subhanahu wa ta'ala untuk kali ini. Kita akan baca 34 kali yang insya-Allah sekiranya diizinkan Allah kita akan sampai pada hari ini kepada bilangan 700 kali kita telah berselawat ke atas Rasulullah dengan sirah, dengan gaya selawat yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Syekh Musa Ad-Dari di dalam mimpi beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama berselawat dengan selawat yang kita telah baca sebelum ini. Allahumma amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات
وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita terus diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus dapat mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya hadis-hadis yang menceritakan tentang kelebihan kita berselawat dan mengucap kesyukuran kerana direzekikan oleh Allah akan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis ini sebagai satu kegembiraan buat kita sewaktu kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak, disebabkan kerana kita pernah berada di dalam majlis mengingati Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berada dalam majlis kita dapat berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, selesai sudah kita tadi berselawat sebanyak 34 kali. Maka dengan ini, siapa yang ikut kelas daripada mula sampai ke hari ini, dia sudah pun selesai berselawat sebanyak 700 kali selawat dengan sirah, dengan gaya selawat yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi Syekh Musa Ad-Darir. Moga-moga barakah selawat ini akan memberikan keberkatan buat diri kita dan menjadikan kita selamat daripada segala mara bahaya dan segala malapetaka dengan berkat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama pergi kepada hadis yang ke-19. Sebelum ini kita telah pun meneliti sejarah hidup Sayyidina Anas ibni Malik, begitu juga dengan Sayyidina Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhum, yang mana kedua-dua sahabat Nabi ini telah meriwayatkan hadis yang telah diterima ataupun telah dipilih oleh Sayyidina Syekh Abdullah ibnu Muhammad ibni Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari sebagai hadis yang ke-19. Maka setelah kita pada pertemuan yang lepas melihat sejarah hidup Sayyidina Anas secara ringkas, begitu juga dengan sejarah hidup Sayyidina Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma bal anhum, maka hari ini kita akan meneliti pula hadis yang ke-19 yang telah didatangkan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari radhiyallahu taala anhu ardah. Saya bacakan hadisnya, kita lihat sama-sama. Hadis yang ke-19 iaitu kalau dalam buku PDF di muka surat yang ke-107, di muka surat 107. Qala Syekh Abdullah ibnu Muhammad ibni Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Bisanadina ilaihi qala al-hadith at-tasi'a ashar an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man shalla alayya mi'atan fi yaumil jumu'ati wa laylatil jumu'ah qadallahu lahu mi'ata hajatin sab'ina min hawaijil akhirah wa thalathina min hawaijid dunya summa wakkalallahu bidzalika malakan yadkhulu alayya fi qabri kama tudkhalu alaykumul hadaya inna ilmi ba'da mauti ka ilmi fil hayati. Rawahu Ibnu Mandah fi fawaidih wal Asbahani في الترغيب والديلمي في مسند الفردوس والبيهقي في حياة الأنبياء وليس في سنده متروك. ورواه ابن منده عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من صلى علي في كل يوم 100 مرة قضى الله له 100 حاجة 70 منها لآخرته و30 منها لدنياه. قال الحافظ أبو موسى المديني حديث غريب حسن. Dua hadis yang telah didatangkan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari ini
bermaksud, hadis yang pertama bermaksud daripada Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang telah berselawat ke atas saya sebanyak 100 kali pada siang hari Jumaat dan pada malam hari Jumaat, nescaya Allah telah menunaikan baginya 100 hajat. 70 daripada hajat-hajat akhirat dan 30 daripada hajat-hajat dunia. Kemudian Allah telah mewakilkan dengan salawat tersebut akan seorang malaikat. Malaikat itu akan masuk menemui saya di dalam kubur saya sebagaimana hadiah masuk kepada kamu semua. Sesungguhnya pengetahuanku selepas kewafatanku seperti pengetahuanku sewaktu saya masih hidup. Ini hadis yang ke-19 berdasarkan riwayat yang pertama. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah, tahulah kita dalam hadis yang ke-19 ini, walaupun kita berselawat sekali pun sudah ada barakah yang besar. Cukuplah apabila sekali kita berselawat, Allah sendiri berselawat pula ke atas kita, mengampunkan dosa kita, mengangkat darjat kita. Sebanyak berapa kali? Sebanyak 10 kali. Sekali kita berselawat, 10 kali Allah berselawat kepada kita. Cukup. Kalau itulah semata-mata fadilah, itu pun sudah terlalu besar. Bayangkan Allah sendiri yang berselawat, yang mengangkat ketinggian orang yang berselawat, walaupun orang itu hanya berselawat sekali. Namun dalam hadis yang ke-19 ini, baginda Nabi SAW menceritakan kepada kita kelebihan orang yang berselawat ke atas baginda Nabi SAW pada malam Jumaat dan pada siang hari Jumaat. Malam Jumaat maknanya hari Khamis malam Jumaat. Biasa malam Jumaat ni orang baca Yasin. Dalam istilah fiqahnya, dalam istilah syariatnya, malam bermula daripada maghrib. Jadi malam Jumaat itu kalau ikut tarikh yang kita faham hari ini, iaitu hari Khamis, tetapi selepas maghrib. Maknanya orang hari Khamis malam Jumaat. Orang Melayu kita dulu guna hari Khamis malam Jumaat. Jadi masuk saja maghrib, masuklah malam. Jadi pada keesokan paginya bermulalah siang pula, siang Jumaat. Jadi pada malam Jumaat dan juga pada siang hari Jumaat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan orang yang berselawat kepada saya sebanyak 100 kali pada siang Jumaat dan pada malam Jumaat, apakah darjat ataupun apakah kelebihan yang akan diberikan oleh Allah kepada orang ini? Nabi SAW menyatakan, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menunaikan 100 hajat yang diinginkan oleh orang yang berselawat itu. Dia berselawat 100 kali, Allah tunaikan hajatnya sebanyak 100 kali. 70 daripada hajat-hajat di akhirat kelak, manakala 30 pula adalah daripada hajat-hajat dunia. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita mahu doa kita diterima oleh Allah, permohonan kita diterima oleh Allah, perbanyakkan salawat ke atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada malam Jumaat dan siang Jumaat. Malam Jumaat kita 100 kali kita berselawat, siang Jumaat kita berselawat 100 kali. Orang yang berselawat sebanyak 100 kali pada malam Jumaat dan juga pada siang Jumaat, Allah akan menunaikan 100 hajatnya. 70 daripada hajat akhirat. Di akhirat kelak tuan-tuan, kita memang sangat berhajat kepada Allah. Di saat ngerinya suasana akhirat kelak, di saat kita mendengar ngauman api neraka Allah, maka ketika itu kita ada banyak hajat kepada Allah. Yang paling utamanya minta kita diselamatkan daripada api neraka. Maka insya-Allah berkat selawat kepada Nabi sewaktu di dunia dahulu, 100 kali kita berselawat pada malam Jumaat dan pada siang Jumaat, 100 hajat kita ditunaikan oleh Allah. Berapa banyak? 70 daripada hajat akhirat. 70 daripada hajat akhirat Allah akan selesaikan, Allah akan kabulkan. Manakala untuk hajat dunia pula, 30 daripada hajat dunia ditunaikan pula oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kadang-kadang bila kita ada hajat, kita berselawat tapi tak kabul-kabul pun, tak diterima pun doa kita. Sebenarnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, para ulama menyatakan apabila seseorang itu memohon kepada Allah, apabila Allah mengkabulkan doanya,
kadang-kadang Allah kabulkan, Allah terima doanya serta-merta. Dia minta perkara tertentu, masa tu juga dia dapat. Segera dia dapat. Kadang-kadang dia dapat juga tetapi lambat sikit. Mungkin makan setahun, mungkin makan 2 tahun, mungkin makan 10 tahun. Tapi sebelum dia meninggal dunia, dia akan dapat apa yang dia inginkan. Kadang-kadang Allah menunaikan hajat seseorang bukan dengan apa yang diinginkan. Sebaliknya Allah tukar kepada yang lebih baik. Sebab kadang-kadang kita minta satu perkara, berdasarkan akal kita, berdasarkan pemikiran kita, perkara itu baik buat kita. Namun Allah yang maha hakim, Allah yang maha bijaksana, bila kita minta satu perkara, kadang-kadang di sisi Allah, perkara itu bukan terbaik buat kita. Maka Allah tukar daripada dapat perkara yang tidak baik, Allah tukar kepada yang baik buat kita. Maknanya Allah tukar. Yang kita nak, kita tak dapat. Tapi Tuhan bagi benda yang lebih besar daripada apa yang kita inginkan. Kadang-kadang di dunia, cepat pun tak dapat, lambat pun tak dapat. Dan Allah tidak langsung kabulkan di dunia. Sebaliknya, rupa-rupanya, Allah nak bagi kita ganjaran yang lebih besar di akhirat kelak. Sebab itu, orang yang berdoa kepada Allah, dia tidak akan rugi selama-lamanya. Apatah lagi kalau dia menyulam doanya itu dengan berselawat ke atas junjungan mulia Nabi SAW. Optimis kita kepada ucapan Nabi. Yang Nabi berucap berdasarkan firman Allah, maka insya-Allah dengan keyakinan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW, ucapan Nabi ini menjanjikan 100 kali selawat membuahkan 100 hajat ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi juga menyebut dalam hadis ini, malaikat akan masuk menemui saya di dalam kubur saya. Maksudnya sewaktu Nabi telah meninggal dunia, sewaktu Nabi sebut hadis ini, Nabi masih lagi hidup. Apabila Nabi telah pun wafat, maka Nabi berpindah daripada alam dunia kepada alam akhirat. Nabi tidak wafat dengan maksud dah tak ada apa-apa. Tidak. Kewafatan Nabi maknanya perpindahan daripada alam dunia kepada alam akhirat. Sebab itu hakikatnya kematian bukanlah ketiadaan. Kematian hakikatnya perpindahan daripada satu kehidupan kepada satu kehidupan yang lebih jelas. Di dunia kita banyak benda tak nampak, kita banyak terhijab. Bila kita meninggal dunia, sebenarnya kita berpindah kepada alam yang sudah tiada lagi hijab. Maka para hadirin dirahmati Allah, Nabi menyatakan, sewaktu saya meninggal dunia, apabila orang berselawat kepada saya, akan datang seorang malaikat masuk menemui saya sebagaimana hadiah masuk menemui kamu. Maksudnya kalau contoh orang bagi hadiah kepada kita, orang ketuk rumah, kita pun buka, orang kata ada surprise, ada hadiah. Maka seperti itu juga Nabi mengumpamakan. Maknanya akan ada malaikat khusus yang akan menemui Nabi, menyampaikan kepada Nabi kisah selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sangat optimis. Tadi kita selawat 34 kali. Malaikat itu telah pun masuk menemui Rasulullah menyatakan, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatmu yang bernama Muhdi telah menyampaikan selawat kepadamu wahai Rasulullah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatmu yang bernama Rubi telah pun menyampaikan selawat kepadamu wahai Rasulullah. Wahai Rasulullah, umatmu yang bernama Khairun Abdul Aziz telah pun menyampaikan selawat kepadamu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, fulan bin fulan telah pun menyampaikan salawat kepadamu wahai Rasulullah. Maknanya kita adalah orang yang akan insya-Allah sentiasa berada dalam ingatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya baginda Nabi menjadi orang yang sentiasa berada dalam jiwa, hati dan sanubari kita semua. Allahumma amin. Para hadirin yang dirahmati Allah, dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Mandah berdasarkan susugalu sanad yang bersambung kepada Sayyidina Jabir Ibnu Abdullah, Nabi SAW bersabda yang bermaksud, barang siapa yang berselawat ke atas saya pada setiap siang sebanyak 100 kali, Allah akan menunaikan baginya 100 hajat, 70 daripada hajat-hajat akhirat, manakala 30 yang berbaki adalah untuk hajat-hajat dunia orang tersebut. Jadi dalam riwayat yang kedua ini, kalau riwayat pertama tadi mengkhususkan hari Jumaat. Sebab hari Jumaat ni hari yang paling afdal, hari yang paling dimuliakan oleh Allah. Maka hari yang paling mulia sangat cocok, sangat sesuai untuk disebut pula nama makhluk Allah
yang paling mulia yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu Nabi anjurkan kita jangan lupa selawat kepada saya pada malam Jumaat, pada siang Jumaat. Sebab ada kecocokan di situ, ada kesesuaian di situ. Namun dalam hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berselawat kepada saya pada setiap siang sebanyak 100 kali, ditunaikan juga hajatnya sebanyak 100 hajat. 70 daripada hajat akhirat orang tersebut, 30 yang berbaki adalah hajat-hajat yang diinginkan oleh orang tersebut di dunia. Jadi dalam hadis yang kedua ini, tahulah kita sebenarnya kita dituntut untuk berselawat kepada Nabi SAW setiap hari sebanyak 100 kali. Kerana siapa kata kita tak ada hajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Setiap masa kita berhajat kepada Allah. Ada saja hajat yang kita inginkan kepada Allah. Ada saja lantunan doa yang kita mohon, kita rayu agar Allah terima doa kita. Maka daripada hadis ini, tahulah kita, orang yang berselawat kepada Nabi 100 kali pada setiap siang, 100 hajatnya ditunaikan oleh Allah. 30 daripada hajat dunia, 70 yang berbaki pula adalah untuk hajat-hajat di akhirat. Maka dengan sebab itu, para hadirin dirahmati Allah, kalau kita lihat tariqat-tariqat yang diamalkan oleh para ulama-ulama kita, mereka akan menganjurkan para muridun, orang-orang yang mengambil bai'ah, mengambil tariqat dengan mereka, agar jangan lupa berselawat ke atas Nabi SAW sebanyak 100 kali setiap hari. Rupa-rupanya mengapa 100 kali? Rupa-rupanya berpandukan dan berpaksikan kepada hadis yang ke-19 yang telah kita dengar sebentar tadi. Kerana selain daripada kita ingin mencari cinta Nabi SAW, kita ingin menjadi kekasih hati Nabi SAW, dalam masa yang sama, moga-moga barakah salawat ini, Allah Ta'ala menunaikan 100 hajat kita setiap hari. 100 hajat, 30 untuk hajat dunia, 70 untuk hajat akhirat. Esoknya kita selawat lagi, 30 hajat yang baru, 70 untuk hajat akhirat yang baru. Esok selusanya selawat lagi. Maka begitulah berterusan. Maknanya sampai kepada satu keadaan, orang yang melazimi berselawat ke atas Nabi SAW, seluruh hajatnya insya-Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu para hadirin, para ulama kita, guru-guru tariqat kita menganjurkan untuk kita berselawat 100 kali setiap siang. Bahkan bukan sekadar siang, malamnya juga begitu. Sebab tu macam siapa yang mengambil tariqah daripada Syekh Abdullah Ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari, pengarang kitab kita ini, macam kami di Mesir, kami mengambil daripada Fadilatul Syekh Ali Jum'ah, daripada Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi. Mungkin sahabat-sahabat yang berada di Maghribi mengambil daripada para masyayikh yang berada di Maghribi. Orang yang mengambil tariqah daripada Syekh Abdullah Al-Ghumari contohnya, setiap hari mereka perlu melazimi beberapa zikir, antaranya iaitu berselawat ke atas Nabi SAW setiap siang dan setiap malam sebanyak 100 kali. Pagi 100 kali, kemudian malam 100 kali. Dan sirah yang dipilih oleh Fadilatul Syekh Abdullah Ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Dan kita pun lanjutkan sampailah genap 100 kali, siang 100 kali, malam 100 kali. Kerana kita mahu kita ini orang yang ditunaikan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selesai kita meneliti secara ringkas hadis yang ke-19, kita pergi kepada hadis yang ke-20 insya-Allah Subhanahu wa taala. Kalau anda kata contoh para hadirin rahmati Allah ada sebarang persoalan, bolehlah ditanya dalam grup dalam Facebook Ruat Jawi insya-Allah. Moga-moga hari ini semuanya lancar dan semoga tidak berlaku masalah dari sudut siaran Sebab saya kebetulannya berada di Perak sekarang ni, line di Perak kuat alhamdulillah. Berbanding kalau saya berada di Selangor di rumah ibu saya,
lainnya agak slow sikit, agak perlahan sedikit, kadang-kadang terputus-putus. Jadi kalau ada sebarang persoalan yang ingin ditanya, boleh terus tanya di dalam Facebook Ruwaq Jawi. Saya akan cuba untuk menjawabnya berdasarkan kemampuan saya, insya-Allah subhanahu wa taala. Baik, kita lihat kepada hadis yang ke-20. Hadis yang ke-20 yang dipilih oleh Syekh Abdullah ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu subhanahu wa taala adalah berbunyi, Al-Hadithu Al-Ishrun an Abi Zarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala awsani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an usalliyaha fi as-safari wal hadar, yani salat ad-duha, wa alla anama illa ala witrin wa bis salati ala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rawahu Baqi ibn Makhlad wa min tariqihi Ibnu Bashkwal. Okey, para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam buku cetakan kitab An-Nafhatul Ilahiyah yang bercetak, dalam ni disebut wa alla anama illa ala witrin bis salati ala nabi, tanpa kalimah waw. Namun setelah saya merujuk beberapa kitab hadis, sebenarnya hadis yang didatangkan oleh para ulama, yang diriwayatkan oleh para ulama, ada kalimah wa di situ. Sebab tu kita baca wa alla anama illa ala witrin wa bis salati, bukan terus bis salati. Sebenarnya kita baca wa bis salati ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ini bermaksud daripada Sayyiduna Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mewasiatkan saya, maksudnya meminta saya dengan begitu bersungguh-sungguh. Ausani, telah mewasiatkan saya, telah memberikan satu arahan kepada saya agar saya melakukan salat tersebut pada waktu permusafiran dan pada waktu saya tidak bermusafir. Nabi kata Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah telah mewasiatkan saya agar saya melakukan salat tersebut pada waktu permusafiran dan pada waktu saya tidak bermusafir. Apa sembahyang itu? Kata perawi hadis, yakni salat ad-duha. Yang diinginkan, yang dimaksudkan oleh Sayyidina Abu Dzar adalah salat duha. Jadi di sini tahulah kita, Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari telah dinasihatkan khusus kepada Nabi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak meninggalkan sama sekali salat sunat duha. Sama ada salat sunat duha itu ketika kita berada dalam permusafiran atau sewaktu kita di dalam keadaan tidak bermusafir. Cuma kalau kita dalam permusafiran, dalam kenderaan contoh, kita boleh sembahyang dalam atas kenderaan. Kalau kita berada dalam keadaan bukan berkenderaan, dalam keadaan duduk di tempat rumah kita, tempat mustautin kita, maka kita sembahyang seperti biasa. Yang kedua, kata Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi juga telah mewasiatkan saya supaya saya tidak tidur melainkan setelah saya melakukan salat sunat witir. Jadi ini yang kedua, Nabi pesan kepada saya, jangan kamu tidur wahai Sayyidina Abu Dzar melainkan setelah kamu melakukan sembahyang sunat witir. Yang ni pun kadang-kadang kita sendiri terlepas, saya sendiri pun kadang-kadang terlepas perkara ni. Mari malas, kita pun tinggal. Namun para hadirin rahmati Allah, itulah maknanya selagi kita masih hidup, selagi itulah kita akan terus berlawan dengan hawa nafsu kita. Untuk kita mengalahkan hawa nafsu yang minta kita supaya berehat, minta kita supaya tidur, minta kita supaya tidak melakukan ibadah-ibadah sunat, kita lawan dan kita berusaha sedaya mungkin. Jadi dalam hadis, dalam perkara yang kedua ini, Sayyidina Abu Dzar pesan, Nabi bagi tahu kepada beliau, Nabi wasiatkan kepada beliau agar jangan tidur melainkan setelah dilakukan sembahyang sunat witir. Cuma para ulama ketika membincangkan tentang solat sunat witir, para ulama menyatakan sekiranya seseorang itu secara kebiasaannya tidak dapat bangun pada tengah malam, maknanya kebiasaan dia kalau tidur tu sedar-sedar orang azan subuh dah, sedar-sedar dah masuk fajar. Kalau orang yang macam ni,
Maknanya hendaklah digalakkan dia sembahyang witir sebelum dia tidur. Sebab tu siapa yang dia telah sembahyang isyak, dia bangun sembahyang sunat, apa saja sembahyang yang dia lakukan selepas isyak, hatta kata para ulama, hatta kalau dia qada sembahyang sekalipun, maka dia dianggap orang yang telah berqiyamul lail, telah menghidupkan malam. Jadi siapa saja yang sembahyang selepas sembahyang isyak, maka dia telah menghidupkan malam. Jadi orang yang sebelum tidur, dia sembahyang sunat duha, duha tak buat lepas sebelum tidur. Sembahyang sunat witir, maafkan saya. Dia sembahyang witir sebelum dia tidur. Ikutlah dia nak sembahyang 1 rakaat paling malas, atau 3 rakaat, atau 5 rakaat, atau 7 rakaat. Ikutlah berapa yang diinginkan, atau 9 rakaat, atau 11 rakaat. Kalau dia sembahyang witir sebelum dia tidur, maka dia telah melakukan qiyamul lail. Bahkan orang yang sembahyang isyak, kemudian dia sembahyang ba'diyah, sembahyang isyak 2 rakaat, dia juga telah dianggap orang yang menghidupkan malam. Cuma kata para ulama, kalaulah orang tu dia tahu diri dia tak kuat, biasanya lepas isyak dia akan tidur dengan nyenyak dan sedar-sedar dah subuh. Jadi orang begini, supaya dia tak terlepas kelebihan sembahyang sunat witir, dia sembahyang sunat witir sebelum tidur. Namun kalaulah orang tu tahu dia ni jenis boleh bangun awal, bahkan setiap hari, contohnya sebelum subuh dia bangun dulu, dia mandi apa semua, maka orang yang macam ni afdal bagi dia sembahyang sunat witir di akhir malam. Dia sembahyang witir di akhir malam sekali. Okey. Kemudian perkara ketiga yang disebut oleh Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu adalah supaya beliau sentiasa berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia, ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Sayyidina Abu Dzar telah diwasiatkan oleh Nabi. Nabi minta sungguh-sungguh agar Sayyidina Abu Dzar jangan lupa berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak kata ni berselawat kepada Nabi ni bukan perkara biasa-biasa, sehingga kata Sayyidina Abu Dzar, Nabi mewasiatkan kepada saya agar saya berselawat ke atas junjungan mulia kekasih hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada hadis Sayyidina Abu Dzar ini, maknanya sangat tidak patut kalau kita orang yang cuai berselawat ke atas Nabi. Setiap hari yang berlalu, kita hanya berselawat kalau terselawat. Itu sangat tidak sepatutnya. Sepatutnya, kita berselawat ke atas Nabi SAW. Setiap hari kita berselawat. Setiap hari kita ada jadual berselawat. Setiap hari kita ada bilangan khusus kita berselawat ke atas Sayyidina Nabi SAW. Bukan terselawat. Tak sepatutnya begitu. Sepatutnya, kita ada wirid kita khusus. Setiap hari berapa banyak kita akan berselawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada hadis Sayyidina Abu Dzar ini, 3 perkara ini jangan sama sekali kita cuba, jangan sama sekali kita tinggalkan. Saya nasihat diri saya, nasihat kepada kita semua. Yang pertama, jangan lupa solat duha walau apa keadaan sekalipun. Yang kedua, jangan tinggalkan sembahyang witir. Kalau kita rasa kuat, bangun sebelum subuh kita sembahyang witir. Kalau berasa tak kuat, sebelum tidur, kita solat witir terlebih dahulu. Dan yang ketiga, hendaklah kita melazimi berselawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, selesai kita hadis yang ke-20. Mari kita melihat hadis yang okey, kita baca hadis yang ke-21 pada pertemuan yang akan datang. Mari kita lanjut kepada berita gembira yang menceritakan tentang kelebihan orang yang berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan lihat berita gembira yang ke-13. Berita gembira yang ke-13 yang menceritakan kelebihan orang yang berselawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, berita gembira yang ke-13 iaitu di muka surat yang ke-116. Muka surat 116, berita gembira yang ke-13.
Qala Asy-Syaikh Abdullah ibn Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, Al-Mubashshiratu Thalithata Ashar, berita gembira yang ke-13. Rawa Ibn Bashkwal Anil Hasan ibn Musa Al-Hadrami. Dalam buku kita tu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ditulis Al-Khudari. Al-Khudari. Dalam buku cetakan yang bercetak ni, kita An-Nafhatul Ilahiyah yang bercetak, disebut Al-Khudari. Saya rujuk beberapa kitab yang menceritakan kisah ini, yang betulnya adalah Al-Hadrami. Sebab beliau ini bernisbahkan kepada Hadramaut, jadi dipanggil Al-Hadrami. Jadi siapa yang ada buku ataupun dia ada kemampuan untuk buat pembetulan, boleh dibuatkan sedikit pembetulan, iaitu tidak dibaca Al-Khudari, sebaliknya dibaca Al-Hadrami. Rawa Ibn Bashkwal Anil Hasan ibn Musa Al-Hadrami al-ma'ruf bi Abi Ajinah qal kuntu idza katabtu al-hadith atakhatta fihi salata 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam uridu bidzalika al-'ajalah fara'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fil manam faqala li ma laka la tusalli 'alayya idza katabta kama yusalli 'alayya Abu Amr At-Tabari. Qal fantabahtu wa ana fazi' faja'altu lillahi 'ala nafsi alla aktuba hadithan illa katabtu sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini bermaksud Ibnu Bashkwal telah meriwayatkan daripada Sayyiduna Al-Hasan ibni Musa Al-Hadrami yang lebih dikenali dengan panggilan Abu Ajinah. Beliau telah berkata, saya satu ketika dahulu apabila saya menulis hadis, orang dulu bila mereka belajar hadis, mereka akan salin hadis dalam buku catatan mereka. Jadi contoh, mereka tak ada Sahih Bukhari, pinjam buku guru, mereka pun mula menyalin Sahih Bukhari di dalam nuskhah mereka sendiri, dalam buku catatan mereka sendiri. Jadi kata Al-Hasan ibnu Musa Al-Hadrami yang juga dikenali dengan Abu Ajinah ini, kata beliau, saya ketika dahulu apabila saya menulis hadis, saya akan melangkaui berselawat ke atas Nabi SAW. Maknanya contoh, an Abi Hurairah qala an-Nabi. Beliau bertulis an Abi Hurairah qala an-Nabi. Kita akan tulis sallallahu alaihi wasallam. Beliau pula sebab nak cepat, beliau tak tulis sallallahu alaihi wasallam, beliau terus sebut qala an-Nabi, datangkan hadis sekian-sekian. Datangkan hadis sekian-sekian tanpa beliau mendatangkan sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana bukan tidak suka pada Nabi, bukan tidak menghormati Nabi. Kata beliau, uridu bizzalikal ajalah. Saya nak cepat. Sebab orang yang menulis hadis biasanya mereka akan tulis dengan cepat. Bahkan kata guru kami Fadilatul Syekh Amr Al-Wirdani hafizahullah subhanahu wa ta'ala, salah seorang murid kepada Fadilatul Syekh Ali bin Jum'ah hafizahullah subhanahu wa ta'ala, Syekh Amrul Wirdani menyatakan 3 perkara orang yang menuntut ilmu kena cepat. Makan kena cepat. Jangan makan sambil penuh menghayati. Makan kena cepat. Tapi bukanlah gelojoh, makan dengan cepat. Yang kedua, berjalan kena cepat. Sebab orang menuntut ilmu, masa dia hanya untuk ilmu. Jadi kalau makan sampai sejam, dia buang masa. Jadi kenapa dia tidak makan dengan cepat? Yang kedua, dia kena berjalan dengan cepat. Kalau dia jalan dengan lemah longlai tu, dia akan buang masa. Bahkan dari segi orang yang mengamalkan diet, orang yang berjalan cepat, kalorinya lebih dibakar dengan cepat. Berbeza kalau dia berjalan dengan slow motion, kalori yang dibakar adalah sedikit. Jadi kelebihannya banyak, untuk menuntut ilmu banyak, untuk kesihatan juga banyak. Dan yang ketiga, kita juga kena cepat dalam menulis. Jadi bila kita dengar guru kita bercakap, kita kena tulis dengan cepat. Kalau kita tulis dengan lemah longlai, kalau guru tu dah masuk bab lain, maknanya kita akan terlepas. Ini satu ketika dahulu, zaman tak ada rakaman. Jadi zaman hari ni alhamdulillah, walaupun tulis lambat, kita boleh dengar balik rakaman. Tapi kadang-kadang kita mungkin tidak mendengar rakaman tu balik. Jadi maknanya bila kita menulis kena cepat. Jadi Syekh Abu Ajinah ni beliau menulis hadis dengan cepat atas dasar
untuk ringkas, untuk ringkas. Nak pula zaman dulu nak dapat kertas susah. Jadi kertas harganya mahal. Kalau ditulis sallallahu alaihi wasallam, maknanya akan ada ruang yang sudah ditulis. Kalau ruang itu kalau tidak ditulis kalimah sallallahu alaihi wasallam, boleh menulis lafaz hadis yang lain. Jadi dapat meringkaskan tulisan, dapat menjimatkan kos kertas dan sebagainya. Jadi beliau tulis tu atas dasar tidak tulis kalimah sallallahu alaihi wasallam atas dasar kerana ingin cepat. Lalu akhirnya kata beliau, saya telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi saya. Akhirnya beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda telah bersabda kepada saya, "Ma laka la tusalli alayya idza katabta kama yusalli alayya Abu Amr At-Tabari." Kenapa kamu tidak berselawat ke atas saya apabila kamu menulis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Amr At-Tabari yang akan menulis kalimah sallallahu alaihi wasallam sewaktu beliau menulis hadis. Jadi Nabi datang dalam mimpi Abu Ajinah dan Nabi menegur beliau, "Mengapa kamu? Apa sal kamu tidak berselawat ke atas saya? Tidak tulis kalimah sallallahu alaihi wasallam sewaktu kamu menulis hadis sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Amr At-Tabari." Lalu kata Abu Ajinah, saya pun terjaga dan saya sangat terkejut dengan mimpi tersebut. Lalu saya telah berkata, aku bernazar ke atas diriku, aku mewajibkan ke atas diriku yang aku tidak akan menulis hadis melainkan pasti dan mesti aku menulis sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau akhirnya bangun daripada tidur, beliau sangat terkejut dengan mimpi tadi. Lalu beliau telah bernazar, saya mewajibkan diri saya kalau menulis hadis saya akan menulis sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang ini cerita-cerita begini kita tengok subhanallah betapa mereka ini orang yang sangat dekat di hati Nabi. Buat sedikit kesilapan, Nabi tegur terus dalam mimpi. Kita pula kadang-kadang buat kesilapan yang banyak. Ada di kalangan kita tak pernah pun bertemu dengan Nabi. Maknanya kalau kita fikir-fikir begitu tu jauh sangat. Jauh sangat orang kita berbanding dengan para ulama kita dahulu. Mereka terlupa ataupun nak cepat je tak tulis kalimah sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi menegur terus mereka. Nak katanya mereka ini orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Saya teringat apabila guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi pernah menceritakan kepada kami, beliau pernah bertemu dengan Nabi dan Nabi menegur beliau kerana solat dengan cepat. Jadi akhirnya daripada teguran tersebut, guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, kalau solat beliau akan panjang kerana disuruh langsung oleh Nabi di dalam mimpi yang telah dilihat oleh guru kami tadi. Maknanya ada orang soleh, kalau mereka tersilap, maka Nabi yang sangat sayang kepada mereka akan cepat menegur mereka. Ini kelebihan mereka. Moga-moga kita juga menjadi orang yang dekat di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lihat kelebihan yang ataupun berita gembira yang seterusnya, iaitu berita gembira yang ke-14. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, al-mubashshiratu ar-rabi'a ashar. Al-mubashshiratu ar-rabi'ata ashar. قال الحافظ ابن الملقن في كتاب الحدائق: كان شاب يطوف بالبيت ويشتغل بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقيل له: هل عندك في هذا شيء؟ dalam buku kita tak ada kalimah haza tu. Dalam buku kita hal indaka fi syai'. Namun setelah saya merujuk kitab-kitab para ulama kita yang lain, maka tahulah kita gugur kalimah haza. Yang betulnya kisah ini dia ada kalimah haza. Jadi ayat betulnya hal indaka fi haza syai'un. Itu yang betulnya. Jadi boleh tambah ya untuk rujukan kita. Ada kalimah haza yang tertinggal dalam cetakan ini. Hal indaka fi haza syai'? Qal na'am. Kharajtu ma'a abi حاجين فمرض في بعض المنازل ومات فاسود وجهه وازرقت عيناه وانتفخ بطنه فبكيت
Wa qult inna, dalam buku kita inna tanpa ada huruf alif ya, yang tepatnya ada huruf alif ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mata abi fi ghurbatihi hadhihi al-mautah falamma kana al-lail ghalabani an-nawm fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alaihi thiyabun bidun wa raihatuhu 'atiratun fadana min abi wa masaha ala wajhihi fasara ashadda bayadan min al-laban thumma masaha ala batnihi fasara kama kan thumma lamma arada al-insiraf qala inna abaka kana yukthiru al-ma'asi wal-dhunub wa kana yukthiru as-salata alayhi falamma nazala ma nazal istaghatha bi فأغثته وأنا غياث لمن أكثر الصلاة علي في دار الدنيا. Kisah berita gembira yang ke-14 bagi orang yang banyak berselawat ke atas Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Hafiz Ibnul Mulaqqin telah berkata dalam kitab beliau yang bernama Al-Hadaiq, kata beliau, ada seorang pemuda yang dia telah pun tawaf di Baitullahil Haram. Dia telah pun tawaf mengelilingi Kaabah dalam keadaan dia ini sentiasa berselawat ke atas Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Biasa kita tawaf ada doa-doa dia. Bila kita berada di antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad, kita akan baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Bila kita sampai di hadapan pintu, Allahumma inna hadzal baita baituk wal amna amnuk wal harama haramuk. Lepas tu kita pun tunjuk ke makam Sayyidina Al-Imam Sayyidina Nabi Allah Ibrahim, wa hadza maqamul aizi bika minan nar. Kita akan membaca beberapa zikir-zikir khusus yang telah diajar oleh Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu kita bertawaf. Namun pemuda ini sewaktu dia bertawaf di keliling Kaabah, dia hanya berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang pun tanya dia, "Adakah kamu yang banyak berselawat ni ada sebab? Kamu ni duk berselawat dan kamu tinggalkan zikir-zikir lain yang diajar oleh Nabi ni, ada sebab ke? Ada benda ke sehingga kamu ni memang kerap berselawat? Ada sebab ke?" Lalu kata dia, ada. Lalu pemuda ini menceritakan kisahnya. Kata pemuda ini, saya telah pun keluar daripada kampung halaman saya bersama dengan ayah saya. Kami berdua ingin menunaikan haji. Lalu ayah saya telah sakit di dalam perjalanan. Dan akhirnya ayah saya telah meninggal dalam perjalanan. Orang dulu bila musafir, kita boleh bayangkan musafir naik unta, musafir dengan jalan kaki. Jadi bila naik kenderaan itu, mereka akan ada tempat-tempat rehat mereka. Bila sampai ke tempat rehat itu, kadang-kadang tak ramai. Lalu takdir Allah Ta'ala meninggal. Bila meninggal, mau tak mau terpaksalah dikebumikan di situ. Jadi ayah saya sakit. Dalam perjalanan sakit, akhirnya ayah saya meninggal. Lalu apabila ayah saya meninggal, bertukar wajahnya menjadi hitam. Matanya menjadi biru. Maknanya melebam mata dia tu. Nampak mata tu pucat sangat-sangat. Wantafaqa batnuh. Perut jenazah ayah saya pun mengembung. Tiba-tiba berubah terus jenazah. Sedangkan baru saja meninggal. Muka jadi hitam legam. Mata jadi kebiru-biruan. Manakala perut pula mengembung. Perut mayat tadi mengembung. Lalu kata pemuda tadi, saya pun menangis. Dan saya berkata, sesungguhnya kita semua adalah milik Allah. Dan sesungguhnya kepada Allah lah kita akan kembali. Memang dalam kalau kita ditimpa musibah, maka inilah zikir kita, menguat hati kita. Inna lillah, kita ini milik Allah. Ikut Allah lah nak buat apa pun. Allah nak bagi kita ujian, Allah nak tarik nikmat kita, kita milik Allah. Ikut Allah lah nak buat apa pun. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kepada Allah jugalah kita akan kembali. Ayahku telah mati sewaktu dia bukan berada di kampung halamannya, kata pemuda tadi.
Allah, sedihnya ayah saya meninggal dalam keadaan dia bukan di kawasan kampung halaman dia, meninggal dalam perjalanan, tetapi meninggal pula dalam keadaan kematian yang sangat mengerikan ini. Maka kata pemuda tadi, apabila malam menjelang, malam menjelma, saya pun mula mengantuk. Bila malam beliau pun mengantuk, lalu beliau pun tidur. Dalam tidurnya beliau bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Nabi memakai pakaian putih. Bau Nabi sangat harum. Subhanallah. Memang tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah ini peluh Nabi sendiri sangat harum. Lebih harum daripada haruman-haruman yang lain. Bahkan kami, saya dan beberapa orang sahabat pernah direzekikan oleh Allah masuk ke dalam bilik simpanan khazanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di maqam Sayyidina Al-Husain di Kahirah. Bila memang bilik itu tidak dibuka kepada orang ramai. Cuma kalau ada pembesar-pembesar negara, orang-orang besar, baru dibuka dalam keadaan yang masuk pun tak ramai. Jadi satu ketika dahulu, isteri kepada mantan Duta Besar Malaysia Kahirah, Datuk Duta masa tu Pak Ku Pak Ku Syahri, kami panggil Pak Ku, baik orangnya, banyak membantu Ruak Jawi. Datuk tuan yang mulia, tuan yang terutama Ku Syahri, Ku Jaafar bin Ku Syahri, maaf kasih, beliau Ku Jaafar, Pak Ku Jaafar bin Ku Syahri. Jadi isteri beliau Datin nak masuk dalam bilik tu, dan saya pun ambil peluang. Saya kata, saya boleh ikut sekali tak? Sebab saya teringin nak tengok khazanah-khazanah Nabi yang ada dalam bilik itu. Jadi apabila kami pun pagi tu dah berkumpul di waktu pagi di Masjid Sayyidina Al-Husain, bila sampai di hadapan pintu tu, bila dibuka saja pintu tu, bau aroma yang sangat kuat daripada dalam bilik keluar ke dalam kawasan Masjid Sayyidina Al-Husain. Bau wangi semua. Bila dia buka je, semerbak bau keluar daripada bilik tu. Saya kata, subhanallah, wanginya bilik ni. Dalam hati saya, memang mereka ni spray lah ni, spray bilik biar wangi. Kami pun tengoklah khazanah-khazanah Nabi dalam tu, dan antara yang kami lihat secebis jubah Nabi SAW yang dicubah itu pernah terkena peluh Sayyidina Nabi SAW. Jadi kami pun bau pakaian itu, baunya wangi sangat, tuan-tuan. Allahu Akbar. Menangis air mata, melalak semua yang ada masa tu. Yang hadiah itu ada yang melelehkan, yang menangis kerana, ya Allah, begini rupanya harumnya Nabi SAW. Wangi, subhanallah. Jadi kita pun bau, wanginya. Lalu orang yang jaga tu kata, sebenarnya kami tak letak minyak wangi di pakaian ini, sebaliknya baju cebisan kain itu wangi, kerana ia pernah terkena peluh Sayyidina Nabi SAW. Dan kata beliau lagi, bilik ini juga menjadi harum kerana bau peluh Nabi ini. Subhanallah. Bayangkan bilik itu tertutup, jadi bau peluh Nabi itu menyebabkan seluruh bilik itu harum. Dan mereka yang menjaga bilik itu mengatakan, kami tidak pernah meletakkan sebarang minyak wangi dalam bilik ini. Tapi wallahi tuan-tuan, wanginya subhanallah sangat harum. Moga-moga Allah merezekikan kita dapat menghidu dan dapat mencium haruman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi dalam mimpi tadi, pemuda tadi kata, saya tengok Nabi dalam pakaian yang sangat putih. Nabi pakaian putih, bau badan Nabi sangat harum sangat-sangat. Lalu Nabi pun mula mendekati jenazah ayah saya. Nabi pun menyapu wajah ayah saya. Lalu akhirnya wajah ayah saya bertukar lebih putih daripada susu. Maknanya bercahaya dengan cahaya yang sangat bergemilapan. Ini pemuda tadi mimpi, dia tengok dalam mimpi dia. Lalu Nabi pun menyapu perut ayah saya. Dalam mimpi itu, kata pemuda tadi, lalu fasara kamakan. Akhirnya perut ayah saya yang menggelembung tadi mula turun dan kembali seperti sedia kala. Lalu apabila Nabi mahu meninggalkan saya, Nabi telah bersabda, sesungguhnya ayahmu sangat banyak melakukan maksiat dan dosa. Ayahmu ini sangat banyak melakukan maksiat dan dosa. Namun subhanallah tuan-tuan, dalam mimpi ini Nabi tak sebut pun ayah kamu dosanya nombor 1 ni, nombor 2 ni, nombor 3 ni, nombor 4 ni, nombor 5 ni. Nabi hanya sebut ayahmu banyak buat dosa, banyak buat maksiat.
tanpa Nabi sebut kepada pemuda tadi apa jenis dosa ayah dia tadi. Nampak tak tuan-tuan? Subhanallah, Nabi sangat menjaga aib umatnya. Maka tidak patut kalau kita tahu aib sesama saudara kita, kita dedahkan aib dia macam kita tak ada aib langsung, tuan-tuan. Subhanallah. Nabi hanya sebut secara umum, ayahmu banyak sangat melakukan dosa, tanpa Nabi sebut aib orang tadi. Maknanya kalaulah Nabi sebut, nescaya anak tadi kan tahu, oh ayah aku punya dosa sekian. Aib, walaupun anak sendiri tetap satu keaiban bagi semayat. Lalu Nabi hanya menyebut secara umum, ayahmu banyak melakukan dosa. Namun dalam masa yang sama, kata Nabi kepada pemuda tadi, ayahmu juga sangat banyak berselawat ke atasku. Walaupun dosanya sangat banyak, maksiatnya sangat banyak, beliau juga sangat banyak berselawat kepadaku, kata Rasulullah SAW. Maka apabila dia meninggal dunia dan berlaku kepada tubuhnya apa yang telah berlaku, mata jadi biru, badan perut jadi gelembung, muka jadi hitam, lalu kata Nabi, ayahmu telah meminta bantuanku, lalu aku pun membantunya. Maknanya roh ayah dia tadi berdoa dan memohon, ya Rasulullah, dengan berkat selawatku kepadamu, tolonglah aku ya Rasulullah. Maknanya roh ayah dia tadi minta bantuan daripada Nabi. Sebab tu sebenarnya kita minta bantuan Nabi itu tidak syirik. Sebab Nabi adalah wasilah kepada Allah menerima doa kita. Sebab tu ada orang, ya Allah, dengan berkat Rasulullah terimalah doa kami. Ataupun contoh sewaktu kita menghadap Nabi, ya Rasulullah, saya sakit, saya begini, ya Rasulullah doakan saya, tolong saya ya Rasulullah. Maknanya kita meminta Nabi mendoakan kita. Sebenarnya itu bukan syirik. Yang syiriknya kalau kita beriktikad Nabi seperti Allah, dan tidak ada umat Islam yang beriktikad Nabi seperti Allah. Sebab setiap hari, kata guru kami Fadilatul Syekh Husri, setiap hari umat Islam mengatakan, Asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah. Sesungguhnya kami bersaksi Nabi Muhammad adalah Rasul kepada Allah, bukannya Tuhan. Maksudnya kalau Nabi bukan Tuhan, Nabi tidak memberikan mudarat, Nabi tidak memberikan manfaat secara hakikinya. Sebaliknya, manfaat dan mudarat secara hakikinya semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kisah ini tadi, roh si mati tadi telah meminta bantuan Nabi. Lalu kata Nabi, saya pun membantu lelaki tadi. Saya telah membantu ayahmu tadi. Saya adalah pembantu bagi semua orang yang banyak berselawat ke atas saya sewaktu dia hidup di atas dunia. Nabi kata, ana ghiyasun liman aktsara as-salata alayya fi darid dunya. Saya adalah orang yang akan membantu. Saya adalah pembantu sesiapa sahaja yang banyak berselawat ke atas saya sewaktu dia berada di atas dunia. Ya Allah, rezekikan kami ya Allah untuk banyak berselawat ke atas Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar Sayyidina Nabi menjadi pembantu kami, menjadi penggembira kami, menjadi orang yang memberikan manfaat kepada kami dengan izin-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma amin. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, selesai kita meneliti Al-Mubashshirah Ar-Rabi'ata Ashar, berita gembira yang ke-14. Maka syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita selesai beberapa perkara. Kita dah tengok hadis, kita dah tengok kelebihan berselawat, berita-berita gembira. Maka marilah kita menutup majlis kita dengan kita membaca beberapa salawat yang telah didatangkan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari, yang kalau kita lihat salawat-salawat ini sebenarnya ada asalnya, ada puncanya daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Hari ini kita masuk pada selawat yang ke-18. Kita masuk pada selawat yang ke-18, iaitu di muka surat Allahumma salli ala sayyidina Rasulillah. Muka surat yang muka surat 124, muka surat 124, iaitu muka selawat yang berbunyi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama amartana an nusalliya alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama amartana an nusalliya alaihi. Daripada atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selawat yang ke-8 daripada atas. Kalau kita kira daripada awal, ni selawat yang ke-18. Saya bacakan terlebih dahulu selawatnya. Kita baca selawat yang ke-18
19 dan juga 20. Kita baca 3 selawat hari ini. Setiap satu selawat kita baca sebanyak 3 kali. Selawat yang ke-18 berbunyi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin kama amartana an nusalliya alaihi wa salli alaihi kama yanbaghi an yusalla alaihi. Ini selawat yang ke-18. Selawat yang ke-19 berbunyi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ablighul wasilata wad darajatar rafi'ata minal jannah. Ini selawat yang ke-19. Manakala selawat yang ke-20, Allahumma ja'al fil mustafaina mahabbatah wa fil muqarrabina mawaddatah wa fil a'laina zikrah. Ini selawat yang ke-20. Baik, setiap satu selawat ni kita baca sebanyak 3 kali sebelum kita menutup majlis kita pada hari ini insya-Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin kama amartana an nusalliya alaihi wa salli alaihi kama yanbaghi an yusalla alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin kama amartana an nusalliya alaihi wa salli alaihi kama yanbaghi an yusalla alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin kama amartana an nusalliya alaihi wa salli alaihi kama yanbaghi an yusalla alaihi. Selawat yang ke-19. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ablighul wasilata wad darajatar rafi'ata minal jannah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ablighul wasilata wad darajatar rafi'ata minal jannah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ablighul wasilata wad darajatar rafi'ata minal jannah. Selawat yang ke-20, selawat terakhir pada hari ini. Allahumma ij'al fil mustafaina mahabbatah wa fil muqarrabina mawaddatah wa fil a'laina zikrah. Allahumma ij'al fil mustafaina mahabbatah wa fil muqarrabina mawaddatah wa fil a'laina zikrah. Allahumma ij'al fil mustafaina mahabbatah wa fil muqarrabina mawaddatah wa fil a'laina zikrah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, direzekikan Allah dapat kita berselawat ke atas Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada hari ini, dan kita sama-sama berterima kasih kepada Allah di atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah selama lebih kurang sejam, hampir-hampir sejam setengah kita bersama, dan semua majlis kita, pertemuan kita adalah kerana Nabi. Rasulullah pernah bersabda, kullu sababin wa nasabin munqati'un yaumal qiyamati illa ma kana min sababi wa nasabi. Semua nasab keturunan dan semua sabab musabab terputus pada hari kiamat, melainkan sebab yang berkait denganku dan juga nasab yang berhubung denganku. Moga-moga majlis ini sebabnya adalah kerana Nabi. Moga-moga ia akan menjadi syafaat kepada kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Cuma kita tengok beberapa soalan yang ditimbulkan, kalau ada.
Kita tengok berapa soalan kalau ada. Soalan tak berapa ni sebentar, line saya tak berapa clear. Nak tengok balik soalan kalau ada. Allahumma salli ala sayyidina Rasulillah, Allahumma salli alaih. Okey, kalau kita tengok soalan ada. Okey, bismillah. Okey, terima kasih kepada Ustaz Muhdi yang telah mendatangkan selawat di awal majlis. Okey, saya diajar semasa selawat sebaiknya duduk seperti tahiyat awal jika mampu dan jangan goyang kepala dan badan. Wallahu alam. Saya sendiri tidak tahu. Namun kalau kita tengok guru-guru kita dalam berselawat, mereka juga goyang badan ni bukan kita sengaja goyang, tapi dia jadi apa? Kita asyik dalam selawat itu. Bukan sengaja kita menggoyang-goyangkan badan dalam berselawat. Dia masih insya-Allah dalam keadaan tertib. Cuma dalam solat disebabkan pergerakan di dalam solat itu membawa kepada batal sembahyang, maka dengan sebab itu sewaktu berselawat kita tidak bergoyang-goyang. Namun di luar solat, maka tidak menjadi masalah kalau kita berselawat badan kita bergerak ke depan dan ke belakang. Dalam tasawuf dipanggil sebagai dia dianggap satu perkara yang tidak menjadi masalah. Dibincangkan oleh para ulama, tidak menjadi masalah. Cuma saya tak pasti, mungkin sebahagian guru tidak menyukainya, wallahu taala a'la wa alam. Namun saya mendapati guru-guru kami sewaktu mereka berselawat, mereka juga bergerak badan, namun bergerak dalam keadaan tidak keterlaluan, bergerak dalam keadaan tanda mereka asyik di dalam selawat. Wallahu taala a'la wa alam. Kemudian soalan yang seterusnya kalau ada. Saya tak jumpa pula soalan. Mungkin dengan sebab line saya tak apa clear mungkin. Bismillah, tengok ada tak di sini. Kita tengok di sini kalau ada. Okey, saya ucap terima kasih kepada semua yang hadir, yang mengikuti majlis kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati semuanya biiznillah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kalau kita tengok di sini tidak ada soalan yang saya jumpa di sini. Alhamdulillah. Okey. Ada lagi ke soalan? Amin. Semoga kita termasuk di kalangan orang yang banyak berselawat ke atas Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selawat apa ni saya diajar tadi yang selawat tadi dijawab. Kemudian Ustaz tuliskan selawat yang diamalkan oleh Tariqat Siddiqiyah Syazuliyah tadi. Alhamdulillah, terima kasih pada Ustaz Muhdi Ustaz Muhdi telah pun mendatangkan selawat ini di bahagian di bahagian mesej. Alhamdulillah. 3 perkara kena cepat, terima kasih. Okey. Allah barik fikum jami'an ya aulad ya zumala'na al-kiram. Okey. Alhamdulillah. Saya kira itu saja saya dapat bersama dengan seluruh para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga majlis kita ini majlis yang menjadi kebanggaan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua menjadi orang yang walaupun banyak kesilapan, banyak kesusahan, banyak kejahatan kita dengan Allah, moga-moga berkat kita berselawat ini Allah mengampunkan dosa-dosa kita sebagaimana yang telah kita dengar kisah tadi. Ayah pemuda tadi walaupun banyak dosa, namun berkat selawatnya kepada Nabi telah membantunya. Allahumma amin. Moga-moga kita diberikan syafaat oleh Sayyidina Rasulullah, dan moga-moga kita beroleh kebaikan di dunia dan juga di akhirat. InsyaAllah saya akan usahakan untuk membaca kitab ni dalam bulan ini. Kita target khatam bulan ini. InsyaAllah bermula pada awal Julai, September nanti, bulan 9 nanti. InsyaAllah Ruak Jawi kita akan buka kelas untuk masyarakat awam di Malaysia. Kita akan baca 4 kitab akidah, fiqh, tasawuf dan juga hadis. Kitab hadis kita akan baca kitab hadis 40 Imam Nawawi. Kitab akidah kita akan baca Matan Kharidah Al-Bahiyah. Kitab fiqh kita akan baca Safinatun Najah. Kitab tasawuf kita akan baca kitab karangan Syekh Hisham Al-Kamil yang telah diterjemahkan. InsyaAllah semua kitab-kitab ini dalam proses untuk diterjemahkan. Moga-moga
kali ini Ruak Jawi dapat pula berkhidmat kepada masyarakat awam di Malaysia, masyarakat umum di Malaysia. Kalau sebelum ni kelas-kelas kita lebih tertumpu kepada para pelajar Al-Azhar dan juga pelajar-pelajar jurusan bidang agama. Namun kali ini kita mula mengorak rangkah untuk dapat berkongsi sedikit sebanyak dengan masyarakat. Moga-moga sedikit yang kami terima dapat disampaikan kepada seluruh pendengar, para hadirin. Moga-moga kesemuanya beroleh keberkatan dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah saya target kitab yang akan kita baca ini kita akan baca pada bulan ini sampai khatam. Dan pada bulan depan kita akan masuk saya ditugaskan untuk membaca kitab Arba'in Nawawiyah. Kita sambung dengan bacaan hadis Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu biiznillah subhanahu wa taala. Semoga diberkati Allah. Marilah sama-sama kita menangguh majlis dengan kita berselawat ke atas junjungan mulia Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون والحمد لله رب العالمين. Saya terlepas beberapa soalan. Adakah kita boleh mengamalkan tanpa bai'ah daripada Syekh? Kalau kita berkesempatan untuk mengambil bai'ah tarikat daripada mana-mana Syekh tarikat yang mu'tabar, maka itu lebih afdal, lebih bagus, supaya kita ada hubungan salasilah pentarbihan daripada guru ke guru sampai kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau kita tidak berkesempatan contohnya, maka tiada masalah untuk kita mengamalkan mana-mana salawat walaupun kita tidak mengambil bai'ah daripada mana-mana guru. Kemudian adakah salawat perlu dilafazkan atau dalam hati? Bersalawat dalam hati seperti juga berzikir dalam hati. Maka sebenarnya yang paling bagus adalah kita menghadirkan makna salawat itu dalam hati, manakala mulut pula melantunkan salawat itu kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu hati kita dapat pahala tafakkur, manakala lidah pula dapat pahala melafazkan salawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita sama-sama memohon kepada Allah agar mengampunkan dosa kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.